Ada tengkorak-tengkorak yang disimpan dalam karung dan ada juga tengkorak-tengkorak ataupun tulang-tulang manusia ni yang bersepah merata-rata. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Esok insyaAllah negara kita Malaysia akan menjalani PKP sekali lagi. Aku harap korang stay safe dan semoga kali ni kita akan menang. Dan aku harap ini adalah PKP yang terakhir buat kita. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Aku nak balik kampung. Okay, hari ni aku nak share satu cerita bagi aku agak rare sikit. Sebabnya sepanjang hayat hidup aku tak pernah dengar ada satu masyarakat ni yang tinggal dekat kubur. Kalau cerita pasal seseorang individu tu tidur dengan mayat yang diawetkan ke ataupun dengan tulang orang yang dia sayang tu, bagi aku dah pernah dengar cerita macam tu. Tapi yang ni ada sekelompok masyarakat yang tinggal dekat kubur. Dan diorang tinggal dekat situ bukan sekadar suka-suka ataupun tanah diorang ni telah diambil oleh kerajaan untuk dijadikan sebagai kubur. Tapi diorang ni sebenarnya sangat-sangat terpaksa dan tak ada pilihan. So jom aku akan cerita lebih lanjut tentang kisah diorang ni. So without wasting any time, let's get started. Diorang ni terpaksa tinggal dekat kawasan kubur sebabnya diorang ni terlalu miskin. Diorang terpaksa tinggal di rumah setinggan untuk berteduh disebabkan diorang ni tak mampu untuk memiliki sebuah rumah yang sempurna. So diorang ni terpaksa lah bina rumah haram di atas tanah kerajaan ataupun tanah orang lain. Ada satu kubur ni di daerah Manila iaitu di negara Filipina, iaitu Cementerio del Norte, merupakan sebuah kubur yang terbesar dekat sana. Kawasan perkuburan ni juga dikatakan paling tertua yang ada dekat Filipina. Tanah perkuburan ni telah dibuka sejak tahun 1904 dan dikatakan hampir 1 juta mayat telah disemadikan dekat sana. Tanah perkuburan ni bukan orang mati je ada, tapi ada juga yang menjadikan kubur tadi sebagai rumah diorang. Biasanya rumah-rumah yang ada dekat kawasan perkuburan ni bukan sebuah banglo, okey, tapi adalah rumah setinggan. Diorang ni terpaksa tinggal dekat situ sebabnya diorang ni tak ada duit dan serba kekurangan. Kawasan tadi tu pula dikatakan telah didiami seramai 10,000 hingga ke 50,000 orang sejak tahun 1966. Kalau korang tengok gambar yang dekat sini, dekat yang bahagian bawah ni adalah kubur tau. So dekat atas tu pula diorang jadikan rumah diorang. Maksudnya diorang ni makan, tidur semuanya dekat atas kubur. Dulu-dulu ni orang-orang yang susah ni dia akan tinggal dekat kubur orang kaya. Dan diorang ni sebenarnya telah dibayar. Bukannya diorang ni dibayar untuk tinggal dekat situ, tak. Diorang ni dibayar untuk menjaga kebersihan dan menjaga kawasan kubur ahli orang kaya tadi. Dan ada juga yang mengambil upah untuk mengembumikan mayat yang ditanam kat sana. So maksudnya diorang tinggal dekat kubur tu sebenarnya diorang ni nak survive. Jadi golongan miskin yang ada dekat sana, diorang ni memilih untuk tinggal dekat kubur orang-orang kaya supaya diorang dapat duit dan survive dalam kehidupan seharian diorang. Biasanya dekat kubur orang kaya ni dia ada binaan bangunan. So dekat sinilah diorang jadikan tempat tadi tu sebagai tempat diorang berteduh. Lagipun rumah diorang ni tak macam rumah kita, ada elektrik, ada air. Kalau diorang ni nak air bersih, diorang terpaksa cari perigi yang dekat dengan diorang tu dan mendapatkan air bersih daripada perigi tu. Sungai ataupun laut yang dekat dengan kawasan diorang ni pun kotor sebenarnya. Tapi ada juga yang antara daripada diorang ni dapat elektrik secara haram. Maksudnya diorang ni pergilah sambung wire dekat mana-mana ibu elektrik and then diorang tarik wire tadi tu sampai ke rumah diorang. Dekat kawasan penempatan ni pun macam kawasan kita juga ada kedai runcit. Cuma tak adalah sebesar macam kedai runcit yang ada dekat rumah kita tu. Mesti korang tertanya-tanyakan, tak ada hantu ke yang diorang tinggal dekat kubur ni? Jawapan dia memang tak ada. Lagipun anak-anak diorang sendiri pun main-main dekat kawasan perkuburan. Dah macam jadi tempat permainan diorang. Lagipun diorang ni memang tak pernah kena ganggu dengan makhluk halus yang ada dekat sana. Lainlah kita ni nak lalu tepi kubur pun rasa seram kan. Kalau siang kita beranilah nak lalu dekat tepi kubur tu, kalau malam minta maaf lah you. Memang hidup lah nak menengok kubur tu je dak. Jeleng pun terasa seram kan. Maybe sebab diorang ni ramai, so hantu pun takut lah nak keluar, takut kena kejar dengan parang. Lagipun budak-budak kat sana memang dah biasa main dekat kubur. Dan yang paling dahsyat sikit, diorang ni dah biasa tau main dengan tengkorak manusia dan juga tulang-tulang mayat yang dikeluarkan daripada keranda selepas beberapa tahun. Ada tengkorak-tengkorak yang disimpan dalam karung dan ada juga tengkorak-tengkorak ataupun tulang-tulang manusia ni yang bersepah merata-rata. Mostly orang-orang yang tinggal dekat kawasan perkuburan ni, diorang punya pekerjaan ada kaitan dengan kubur. Ada sesetengah daripada diorang ni dibayar upah untuk menjaga kebersihan kubur ahli keluarga mayat yang ditanam dekat situ.
Selain tu ada juga yang diupah untuk menyediakan kawasan untuk tanam mayat. Ada masa juga pernah satu hari tu berpuluh-puluh mayat telah disemadikan kat sana. So time ni lah penduduk dekat situ boleh menjadi pendapatan lebih sikit. Selain tugas jaga kubur, tanam mayat, ada juga yang dibayar untuk upacara sembahyang, jual bunga dan juga ukir batu nisan. So apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan kubur ni memang diorang memang dibayar. Biasanya kubur-kubur ni akan disewa selama 5 tahun. So lepas 5 tahun, kalau family si mayat tu dia tak mampu nak bayar sewa, tulang dan abu si mayat tadi tu memang akan dikeluarkan daripada lubang kubur tu. Dia punya lubang kubur tu bukan macam lubang kubur kita, dia macam loker. Kalau korang tengok gambar ni memang nampak macam loker. Selepas lubang kubur tadi tu dikosongkan dan dibersihkan, diorang akan isi lubang kubur tadi dengan mayat yang baru. Bila dah tinggal dekat kawasan setinggan ni, diorang ni tak boleh lari daripada masalah kegiatan jenayah. Antara aktiviti yang selalu terjadi dekat sana adalah macam aktiviti pelacuran, dadah, gangster dan lain-lain. Disebabkan diorang ni tak mampu sara ataupun tanggung persekolahan anak-anak diorang, so mostly anak-anak dekat situ ataupun budak-budak dekat sana memang tak bersekolah. So sejak kecil lagi budak-budak ni dah terdedah dengan aktiviti jenayah. Selain tu juga tempat tinggal diorang ni selalu kena ambush dengan pihak berkuasa. Sebabnya kawasan tinggal diorang tu memang sangat aktif dengan aktiviti dadah. Pernah juga ada kes kematian penduduk dekat sini yang mati disebabkan berlakunya pergelutan antara diorang dengan pihak berkuasa. Disebabkan kawasan tempat tinggal diorang ni tinggi dengan kes jenayah, budak-budak memang dilarang keluar pada waktu malam. Waktu malam ni lah paling banyak kes-kes jenayah yang terjadi. Dan pada waktu malam ni jugalah pihak berkuasa ni dia akan buat operasi membanteras dadah. Sebenarnya diorang ni lagi takut dengan pihak berkuasa berbanding hantu tau. Sebab itulah diorang tak percaya tentang kewujudan hantu. Dan diorang tak percaya yang hantu tu wujud dekat kawasan kediaman diorang. Okay guys, apa pendapat korang tentang sekelompok masyarakat yang tinggal dekat atas kubur? Sebenarnya tak tahulah aku rasa nak takut ke, aku rasa unik ke apa, tapi aku ada rasa kesian jugalah sebab diorang ni tak mampu, jadi diorang terpaksa tinggal dekat atas kubur untuk survive. Nak pula ada yang anak-anak kecil, diorang membesar dekat kawasan kubur guys. Mesti ada bau yang tak berapa menyenangkan dekat sana kan. And yeah, that's it for today, dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.